wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mathilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, yang berbahagia ashabul fadilah, Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Abu Bakar Tanah Rata Cameron Highland ini, dan seterusnya kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang sangat bermakna dan besar artinya kepada kita. Walaupun kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, ianya tidak mengganggu ataupun tidak menghalang usaha kita untuk menghidupkan amal Islami. Bukan saja untuk salat berjamaah, tetapi juga untuk aktiviti menambah ilmu dan menyebarkan risalah Islam ini ke seluruh peringkat anak watan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ujian yang sedang melanda negara kita dan seluruh rakyatnya ini akan segera berakhir dan kita sabar menghadapi ujian. Dan sabar menghadapi ujian ini bukan bermakna kita menghentikan tanggungjawab pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana alasan musibah ataupun darurah yang terpaksa kita hadapi. Kerana alhamdulillah, meskipun musibah ini melanda kita, masih ada ruang-ruang yang boleh kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mana kita mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berwajib ataupun pihak berkuasa agama, juga pihak Majlis Keselamatan Negara. Dan alhamdulillah, SOP yang telah dikenakan ini tidak menghalang untuk kita menambah ilmu dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Tambah-tambah lagi dengan norma baharu yang sedang kita hadapi pada hari ini telah menjadikan kita umat Islam kreatif, melepasi halangan dan juga rintangan yang ada di hadapan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebetulnya itulah sifat Islam.
salihun likulli zaman wa kulli makan. Dia adalah suatu agama yang sangat sesuai pada semua zaman dan semua keadaan, semua tempat. Walaupun berhadapan dengan norma baharu, bukan bermakna Islam itu terpaksa dikepung ataupun terpaksa disekat dan dihalang. Walaupun ada kekangan-kekangan tertentu, tetapi dengan peruntukan-peruntukan yang ada dalam fiqh Islam, apabila kita berhadapan dengan situasi darurat ini, maka alhamdulillah Islam senantiasa ada ruang bagaimana untuk melepasi rintangan dan halangan yang dihadapinya di sepanjang zaman. Sejak daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita pada hari ini bukan kali pertama Islam bertemu dengan musibah yang seperti ini. Kalau tengok dalam rekod sejarah, dengan penularan wabak taun sebagai contoh, ataupun wabak selesema burung, wabak cacar, dan macam-macam wabak yang pernah melanda masyarakat dunia. Dan pada waktu itu, Islam dan para alim ulamanya yang senantiasa mengkaji, yang senantiasa menyelidik bagaimana untuk memastikan umat Islam senantiasa mampu dan boleh mengabdikan diri kepada Allah, menghidupkan syariat dan syiarnya dalam semua keadaan, walaupun ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi alhamdulillah, norma baharu itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak berjamaah, untuk kita tidak menuntut ilmu, untuk kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini pertemuan kita adalah untuk menyambut ulang tahun keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah merupakan satu kesempatan untuk kita bagi memugar kembali, menyegarkan kembali bukan saja ingatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada pelaksanaan dan pegangan kita terhadap sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana turning point yang paling utama kita menyambut ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tajdid komitmen kita terhadap pegangan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajdid ini adalah suatu perkara yang perlu kita lakukan dari masa ke semasa. Pernah, bukan saja pada sunnah, tapi pada keimanan kita. Nabi menyebut, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah, iaitu penyaksian tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman perlu diperbaharui dari masa ke semasa, supaya iman itu kekal mantap, supaya iman itu kekal utuh, agar kita senantiasa dekat dengan Allah dalam keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah juga dengan pegangan kita terhadap syariah dan juga sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu dari masa ke semasa kita memperbaharui pegangan kita, memperbaharui ilmu kita, mengingatkan diri kita supaya kita tidak leka dan kita tidak lalai, terutama apabila kita semakin hari semakin jauh daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak ujian, makin banyak cabaran yang meleka dan melalaikan umat Islam. Teringat kita kepada satu wasiat yang pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang boleh kita jadikan panduan dan tunjuk ajar, pedoman kepada kita semua pada malam ini. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'u wat-ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum
bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kamu dengan ketakwaan kepada Allah. Nabi tinggalkan pesan kepada para sahabat supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan maksud melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bertakwa dengan maksud taat dan patuh, akur terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Takwa dengan maksud apa yang Allah kata haram, kita kata haram. Apa yang Allah kata wajib, kita kata wajib. Tidak mempertikai ketentuan dan ketetapan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Sebaliknya berusaha untuk melakukan apa yang mencetus keredaan daripada Allah kepada kita. Itu makna takwa. Nabi berpesan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi, wasiat Nabi yang kedua dalam hadis yang saya bacakan tadi, supaya kamu dengar dan taat kepada pemimpin yang dilantik di kalangan kamu, di kalangan orang-orang yang bertakwa, di kalangan orang-orang yang beriman, sekalipun pemimpin yang dilantik itu hanyalah seorang hamba. Kena dengar dan kena taat. Kerana kepatuhan, ketaatan kepada seorang pemimpin yang dilantik di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah satu daripada perintah syarak, supaya ia melancarkan urusan orang-orang yang beriman. Kerana urusan orang-orang yang beriman ini adalah urusan yang telah diamanahkan kepada seorang ketua dan pembantu-pembantunya. Dalam konteks kita pada hari ini, ketua negara, anggota kabinet, ataupun menteri besar, esko kerajaan negeri, termasuklah juga pihak berkuasa agama di majlis agama Islam ataupun di jabatan agama Islam negeri masing-masing. Selama mana perintah dan arahan itu tidak bertentangan dengan konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ada kaedah yang lain yang dipertegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, Tuhan yang mencipta makhluk. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu wasiat Nabi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini fokus saya pada malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup di kalangan kamu, maknanya yang panjang umur selepas daripada ini, yang hidup selepas daripada ini, dia akan berhadapan dengan suatu zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikhtilafan katsira. Satu percanggahan yang begitu hebat, satu pertelingkahan yang begitu kronik. Berlakunya fitnah memfitnah, berlakunya tuduh menuduh, khianat mengkhianat, bunuh membunuh, polemik dan krisis di kalangan umat manusia, khasnya umat Islam akan berlaku. Barang siapa yang hidup di kalangan kamu yang panjang umurnya, dia akan berdepan dengan suatu zaman yang berlakunya ikhtilafan katsira ini, berlakunya percanggahan pendapat, pertelingkahan, fitnah kepada umat manusia, kepada umat Islam. Pada waktu itu kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, kamu kena berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan kamu kena berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin
yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, dan genggamlah sunnah itu dengan seerat-eratnya menggunakan geraham kamu. Jangan sampai tercabut. Para alim ulama ketika mana membahaskan hadis ini, menjelaskan bahawa ini adalah merupakan cabaran akhir zaman. Ada dua cabaran yang akan dihadapi oleh umat Islam khasnya di akhir zaman. Yang pertama ialah ikhtilafan kathira, iaitu pelbagai masalah-masalah yang meruncing yang berlaku ke atas umat Islam. Sama ada masalah itu timbul kerana golongan-golongan yang melakukan jenayah, yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, kemungkaran, kefasadan dan sebagainya, mencetuskan fitnah di kalangan umat Islam, melakukan perkara-perkara bid'ah yang dilarang dalam Islam, meninggalkan suruhan-suruhan agama dan sebagainya. Ikhtilafan kathirah, terlalu banyak. Nak dibilang apakah ikhtilaf itu? Terlalu banyak. Ini cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua ialah longgarnya umat Islam berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah berdepan dengan cabaran yang sedemikian rupa, yang tentunya menghambat akidah mereka, yang tentunya membayangi keimanan mereka kepada Allah, sehingga akhirnya umat Islam tak menyedari bagaimana tahap keimanan mereka kepada Allah. Boleh jadi paginya beriman, petangnya kufur kepada Allah. Boleh jadi petangnya beriman, pagi besok kufur kembali kepada Allah. Boleh jadi mereka menyangka mereka masih beriman kepada Allah dengan namanya nama orang Islam, bangsanya bangsa Melayu yang menganut ajaran Islam, tetapi pegangan hidupnya jauh tersasar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kefahaman mereka jauh tersasar daripada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan mereka, ibadat mereka jauh tersasar daripada syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka menyedari, kerana kejahilan mereka, kegagalan mereka menguasai agama Islam, agama yang mereka anut. Ini berlaku di kalangan umat Islam di akhir zaman. Mengaku Islam tetapi jauh daripada ajaran Islam. Peribadi mereka, akhlak mereka, perlakuan mereka, budaya mereka saling tak tumpah macam orang barat setengahnya itu. Ini adalah satu fenomena yang sedang kita hadapi. Apa yang Nabi sebut dalam hadis 1400 tahun yang lalu, saya percaya tuan-tuan boleh tengok sedang berlaku di hadapan mata kepala kita sekarang. Bagaimana umat Islam semakin hari semakin jauh daripada ajaran Islam, semakin keliru terhadap agama Islam, agama yang mereka anut. Bahkan ada di kalangan mereka yang telah pun berani mengisytiharkan keluar daripada ajaran Islam dan bangga mengisytiharkannya kepada awam. Ini satu realiti yang sedang kita hadapi. Kemudian pegangan mereka terhadap sunnah itu terlalu longgar. Bahkan mereka tak tahu pun yang mana sunnah, yang mana bidah. Yang mana suatu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dapat nak beza kerana kejahilan yang sedang dialami, yang sedang menyelubungi umat Islam mutakhir ini. Sebab itu majlis-majlis ilmu sebagai contoh semakin sunyi, semakin lengang, semakin kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mahu mendekatkan diri kepada agama, orang yang bersusah payah untuk
hidup sebagai seorang Muslim dan memperkayakan dirinya dengan akhlak Islam akan dianggap sebagai out of date. Akan dianggap sebagai suatu yang sangat bertentangan dengan kemodenan yang ada pada hari ini. Setengahnya malu nak menjalani hidup sebagai seorang Muslim. Baik, sebab itulah Nabi pesan, siapa-siapa hidup di kalangan kamu berdepan dengan situasi ini, apa langkah yang perlu dilakukan? Fa'alaikum, wajib ke atas kamu, berpegang dengan sunnah, perkemaskan, perkukuhkan pegangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu Nabi, dia tak tinggal wang ringgit kepada kita. Dia tak tinggal material kepada kita. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, menunaikan ibadah umrah ataupun haji, biasanya kita akan dibawa oleh tok syekh kita ataupun mutawif kita untuk pergi ke tempat-tempat bersejarah, mengenang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya tak ada orang yang boleh membuktikan bahawa inilah gedung jualan ataupun harta yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibanggakan oleh umatnya di akhir zaman. Inilah peninggalan yang besar, yang mahal harganya, yang bernilai harganya. Tak ada. Tak macam Firaun, tak macam tokoh-tokoh dunia yang lain yang kufur kepada Allah. Kita boleh tengok peninggalan mereka, peninggalan Namrud, peninggalan Firaun, peninggalan Samud. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab, akan ditunjuk kepada kita piramid di Mesir sebagai contoh. Orang semua kagum dengan bentuk bangunan yang begitu hebat. Entah kalau hari inilah bangunan itu direka, dicipta sedemikian rupa, tanpa pakunya, tanpa simennya, dengan susunan batu yang begitu besar, bangkah yang begitu besar, menjulang tinggi ke atas berbentuk piramid. Entah berapa juta kos yang akan diambil. Bangganya dunia dengan merekodkan itu antara perkara-perkara ajaib dalam dunia. Tetapi mana peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam bentuk material, tidak ada. Apa yang ditinggalkan kepada Nabi ialah taraktu fikum amrain. Dua saja Nabi tinggal. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, tak kiralah zaman apa pun kamu hadapi. Ada pandemik ke, tak ada pandemik ke, ada wabak ke, tak ada wabak ke, norma baharu ke, norma lama ke. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dua saja. Yang pertama kitab Allah, iaitu Al-Quranil Karim, dan yang kedua ialah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara inilah yang kita kena pegang. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dipegang seerat-eratnya dengan menggunakan geraham. Maksudnya kena pegang kejap, jangan sampai tercabut. Justru itulah nilai iman kita. Justru itulah nilai takwa kita kepada Allah yang akan menjadi aset yang sangat bernilai dan berharga di saat kita berhadapan dengan Allah pada hari akhirat kelak. Tak ada makna kita membawa wang ringgit yang banyak, nama, pangkat, gelaran yang masyhur sewaktu berdepan dengan Allah di hari akhirat kelak, yang nantinya akan menjadi aset berguna untuk menyelamatkan kita daripada fitnah padang mahsyar, daripada azab Allah, daripada murka Allah, ialah kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang kita pegang, yang kita yakin, yang kita amal sewaktu kita hidup di dunia ini. Sebab itu, perkara yang paling penting ialah macam mana kita nak memahami konsep berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Betul, kita selalu dengar orang kata pegang teguh Quran dan sunnah, kembali kepada jalan Allah, laksanakan sunnah, laksanakan perintah Allah. So bagaimana? Kaif nata'amul ma'a kitabillah
ma'asunnati Rasulillah. Bagaimana kita nak berinteraksi ataupun kita nak beramal, kita nak mempraktiskan Al-Quranil Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kuliah maghrib kita pada malam ini, saya mengambil beberapa step untuk sama-sama kita kongsi. Saya percaya semua telah sedia maklum dan sedia memahaminya. Cuma ini sebagai satu peringatan biasa untuk diri saya dan semua yang hadir. Kalau kita sudah mengetahuinya, dia akan menjadi peringatan. Dan kalau kita masih belum mengetahuinya, maka dia menjadi penambahan ilmu kepada kita pada malam ini. Step yang pertama dulu, mestilah kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan mampu untuk mempraktiskan Quran dan sunnah. Dengan berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, artinya mempraktiskan, membudayakan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan. Kita tak akan mampu melakukannya kalau kita tidak memahaminya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kitabul hidayah, memimpin umat manusia, menjadi kitab rojokan kita hidup di atas muka bumi, menjadi minhajul hayat. Bagaimana kita nak pastikan ia berfungsi kalau kita tak memahami Al-Quran? Jadi setiap di kalangan kita ini mesti mencari jalan. Macam mana nak mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Bermula daripada tahu membaca dengan bacaan yang betul. Sehinggalah akhirnya kita memahami apa yang kita baca. Yang terkandung dalam Al-Quranil Karim, tentu saja perintah daripada Allah dan juga larangan-larangan daripada Allah, serta iktibar, kisah-kisah yang boleh kita ambil untuk menjadi panduan dan pedoman hidup kita. Selain daripada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mesti kita patuh secara mutlak. Kita kena belajar. Dan saya percaya di masjid kita ni ada aktiviti. Kalau tengok di jadual program aktiviti bulanan di dinding ataupun di papan putih tu, penuh hari-hari kuliah kita. Cuma saya nak tengok ada kuliah tafsir tak kat situ? Ada kuliah tafsir? Ada ya? Ada? Ada, alhamdulillah. Itu satu kuliah yang perlu kita ikuti. Yang perlu kita ikuti secara istiqamah, secara rutin. Kuliah-kuliah yang macam saya malam ni sekadar untuk memberi motivasi, untuk memberi peringatan, untuk berkongsi maklumat, jarang-jarang sekali, itu tak apa. Tetapi aktiviti utama di masjid yang saya percaya masjid kita menyediakannya, iaitu pengajian berkitab secara istiqamah, talaqi dengan guru yang datang mengajar. Kita kena mari mengaji, faham daripada awal kita sampai ke akhirnya. Mudah-mudahan kita sempat sebelum kita kembali bertemu dengan Allah, usia yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita ni, kita sempat mempelajari 30 juzuk 114 surah Al-Quranil Karim itu. Alhamdulillah. Tak perlu pun kita nak pergi ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Tak perlu pun kita nak pergi ke Universiti King Abdul Aziz di Madinah sebagai contoh. Tak perlu pun kita nak pergi ke, ialah mungkin kita terbatas dan tidak mempunyai kesempatan, keuangan, waktu dan sebagainya untuk melanjut pelajaran secara formal di universiti sedemikian. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dengan adanya para alim ulama dan para asatizah yang datang mengajar di masjid kita untuk memahamkan kita tentang Al-Quranil Karim. Tinggal lagi kita mari ke tak ngaji. Bukan mudah nak sampai ke masjid ni, walaupun namanya tanah rata, tapi kena naik bukit yang gunung tingginya. Nama tanah rata, tapi saya nak sampai ke sini terpaksa dulu
menangkah, orang panggil, kawasan bukit gunung yang begitu tinggi. Alhamdulillah, ada orang mengajar. Tinggal lagi komitmen kita untuk mengaji, menambah ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah perintah supaya kita ini mendalami urusan agama. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang mendalami urusan agama sehingga ke akar umbinya, tafaqquh fid din. Pihak masjid dengan segala kemudahan yang ada, dengan segala tanggungjawab yang ada, telah menyediakan ruang-ruang pengajian itu, kelas-kelas pengajian itu. Tinggal lagi ahli qaryah kena berikan komitmen yang tinggi untuk datang belajar. Jangan sekadar kita mencari dunia. Bekerja, ya, perlu kita bekerja untuk mencari taklif kehidupan kita, untuk mencari, orang panggil, keperluan hidup kita, tanggungjawab terhadap anak isteri kita. Tetapi kita kena rancang untuk akhirat kita juga, sebab hidup ini tak berakhir dengan mati kita di dunia. Kita akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak, berdepan dengan Allah. Yang menjadi nilai hitungan kita pada waktu itu ialah bagaimana amalan kita, pengabdian diri kepada Allah. Bukan berapa jumlah wang yang telah kita kumpulkan. Bukan makna lagi banyak wang simpanan kita, makin tinggi derajat kita dalam syurga Allah. Bukan. Tetapi setinggi mana ketaatan dan kepatuhan kita, pelaksanaan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah, maka itulah yang akan menentukan kita mendapat rahmat ataupun tidak daripada Allah bagi menduduki syurganya yang telah dijaminkan kepada hamba-Nya yang saleh. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan pada dirinya, nescaya ia akan diberikan faham tentang agama. Maknanya kalau orang tu tak faham agama, artinya tidak ada kebaikan pada dirinya. Mengaku Muslim tapi jahil tentang agama. Mengaku Muslim tapi tak tahu tentang agama yang dianut sendiri. Ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Ingat, yang pertama ialah belajar Al-Quran. Belajar membaca, belajar tafsir dan sebagainya. Tak apa datang mengaji. Kalau ada kesempatan mengaji secara formal, pergi ke universiti, pergi ke kelas, itu alhamdulillah lah. Tapi paling-paling tidak, kita menjadi orang yang mulazamah majlis ilmu. Kun aliman, jadi orang yang alim. Tak mampu, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Tak mampu, au mustami'an, ataupun jadi orang yang mendengar, datang mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan. Fala takur rabi'an, jangan jadi orang yang keempat. Alim pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, berpada dengan kejahilan. Berasa lepaslah. Boleh sembahyang, boleh puasa, boleh haji, boleh zakat, ikut orang, tak apa. Cukup setakat tu. Berpada dengan kejahilan, jangan. Kerana orang yang jahil tentang agama ini, dia tak tahu dalam perjalanan hidup. Tahu-tahu dia melakukan perkara yang membatalkan akidah. Tahu-tahu dia telah melakukan perkara yang menyeleweng daripada syariat Islam. Macam mana dia nak tahu dia jahil? Dia tidak ada mi'yar, dia tidak ada neraca untuk menimbang ataupun untuk mengukur kefahaman dia, pelaksanaan tingkah laku dia. Sebab ilmu tidak ada. Jadi langkah yang pertama, menuntut ilmu. Belajar Al-Quran dulu.
kesempatan datang ke masjid. Mungkin dia jadi jaga. Dia jadi jaga. Waktu kerja dia pukul 5.30 sampai pukul 12 malam. Kuliah di masjid lepas maghrib. Memang taklah dia. Dia jadi jaga. Terkerja dia macam tu. Buat macam mana? Biasanya kita ada buat rakaman di masjid. Malam ni pun ada 1, 2, 3, 4. Ada buat rakaman. Boleh tengok balik di waktu-waktu terluang dan lapang. Dalam YouTube tu kita boleh cari majlis-majlis ilmu para alim ulama yang kita tahu latar belakangnya, yang muktabar. Saya nak peringat juga, dalam kita menuntut ilmu ni jangan cari sembarangan ustaz ataupun sembarangan tenaga pengajar. Harus dikenal siapa yang nak menjadi guru kita. Sebab kadang-kadang ada juga yang berlagak menjadi guru. Tak belajar agama, tak ada latar belakang pengajian Islam yang baik. Nak mengajar agama, nak baca kitab. Dia belajar melalui pembacaan, melalui kaji-kaji sendiri. Akhirnya dia akan menyeleweng di hujung. Dia akan tersalah langkah. Kerana ilmu ni dia ketat dengan disiplin. Ilmu ni ada disiplin. Disiplin itu tujuannya adalah untuk menjaga ketulenan dan keabsahan ilmu. Ilmu kena berguru. Saya dua ni heboh. Orang kata tak perlu berguru untuk menuntut ilmu. Kita kena berguru langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu fahaman yang saya kira salah dan tak boleh kita pegang. Nak berguru langsung dengan Allah macam mana? Kita bukan Nabi yang diturunkan wahyu direct oleh Allah kepada kita. Wahyu daripada Allah sempurna. Tak ada tambahan dah. Takkan turun dah kepada kita wahyu. Itulah dia Al-Quranil Karim. Yang telah sempurna. Maka kita kena belajar apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kalau makna alif lam mim pun kita tak faham, bagaimana kita kata tak perlu guru? Nak berguru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fahaman dan satu kaedah yang salah. Kena ada guru. Guru ni akan bantu kita. Dan guru ni kita kena kenal. Bagaimana disiplin ilmunya, pengajian dia, latar belakang dia, supaya ilmu yang disampaikan kepada kita adalah ilmu yang diyakini. Ulama yang muktabar, ulama yang ada pengajian Islam, yang memahami Islam dengan betul. Sebab kadang-kadang setengah-setengah tu dia nak aksi-aksikan diri dia menjadi guru, menjadi ustaz. Dia hafal beberapa hadis yang ditemui dalam buku, yang ditemui dalam YouTube. Tahu-tahu hadis tu hadis palsu. Dia tak membaca dan mempelajari bagaimana kaedah untuk takhrij hadis. Dia tak tahu macam mana nak mengenali pasti satu sanad hadis itu, standardnya ataupun status hadis itu, supaya disebar dengan betul. Penyebaran hadis palsu ini banyak berlaku di kalangan umat Islam mutakhir ini tanpa dia sedari. Saya percaya kalau dia tahu hadis itu palsu, dia tak akan sebar pun. Tapi kerana dia sendiri tak tahu, dia hanya baca-baca dalam buku, lepas tu dia sebar, dia buat status dalam Facebook, dia forward sana, dia share ke sana ke sini. Tahu-tahu itu adalah suatu jarimah, suatu pengkhianatan terhadap disiplin agama, disiplin ilmu. Boleh nak belajar dalam YouTube, tapi kena kenal pasti guru yang kita nak pilih. Kita belajar. Kalau tak ada kesempatan lah untuk datang ke masjid. Ada pernah satu kes saya bertemu dengan seorang tokoh korporat yang sibuk berniaga, yang sibuk dengan urusan-urusan projeknya. Seorang hartawan,
Tetapi ada kesedaran agama. Dia mengadu macam mana cara dia nak memahami ilmu dengan kesibukan yang dia ada hari ini. Nak mengurus perniagaan dia, apa semua syarikat dia. Saya kata, kena usaha walau bagaimana sekalipun. Jangan hanya nak jadi jutawan di dunia. Biarlah kita juga boleh menjadi jutawan di akhirat. Fikirlah, dunia ni tak berkehabisan kalau kita nak kejar pun. Berpada-padalah mengejar dunia. Ada keperluannya, tapi berpada-padalah. Bagi ruang untuk akhirat. Lalu dia fikir gamaknya selepas itu, berapa lama, dia ambil sikap. Dia panggil ustaz mari mengajar di rumah dia. Dia bayar gaji pada ustaz. Dia ambil seorang ustaz, dia bayar gaji bulanan, mari mengajar di rumah dia. Dan dia tak sempat nak pergi ke masjid surau. Kecuali hanya waktu-waktu tertentu saja. Panggil ustaz mari mengajar di rumah. Sehinggalah akhirnya dia faham Islam, timbul kesedaran, akhirnya dia pun faham sendiri perlunya dia berjamaah di masjid dan di surau sebagai seorang Muslim. Kesedaran di peringkat awal tu membuka laluan untuk dia menjadi seorang yang komit dengan agama, iltizam dengan agama. Pendek kata, nak 1000 daya, tak nak 1000 lah dalih. Jadi muslimin dan muslimat yang pertama ingat belajar Quran dulu. Yang kedua hadis Nabi SAW. Pun saya percaya kita ada juga kuliah hadis bukan? Tak apa nampak jauh sangat. Ada Ada kuliah hadis. Kuliah hadis pun kena. Kita ni peringkat awal bolehlah baca dulu hadis 40 Al-Imam Nawawi, Matan Arba'in, mula-mula. Kemudian boleh pergilah kepada Riyadhus Salihin. Ada masjid, dia terus buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pun tak apa. Walaupun kitab tu mungkin besar, tapi dia bergantung kepada kemahiran guru yang mengajar untuk memudahkan proses pengajaran itu kepada orang awam bagi memahami hadis-hadis Nabi SAW. Al-Quran dan hadis, dua perkara yang mesti tak dapat tidak difahami oleh setiap umat Islam. Tak boleh tak belajar. Kemudian yang ketiganya ialah kitab fiqh. Kitab fiqh ni adalah kitab yang dirumus, hukum hakam dia ataupun kawaidnya, usulnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, juga daripada qiyas dan ijtihad para alim ulama dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang sarah dalam Al-Quran dan sunnah. Itu fiqh. Dia akan memperincikan lagi. Umpamanya dalam Quran, betul lah dia ada sebut kepada kita tentang kewajipan kita menunaikan sembahyang. Tetapi bagaimana perincian sembahyangnya? Diperincikan oleh Nabi SAW. Bagaimana perincian yang lebih dalam lagi? Para alim ulama akan mendetailkan berdasarkan kepada hadis-hadis yang dikumpulkan daripada riwayat-riwayat yang pelbagai. Kemudian dia buat satu usul dalam fiqh. Berbeza antara imam-imam mazhab. Mazhab Syafi'i berbeza usulnya dengan Hanafi, berbeza usulnya dengan Maliki. Kita di Malaysia ni secara mu'zamnya ataupun secara kebanyakannya, majoritinya ataupun rasminya kita menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi tidak mengapalah, jangan jadi perbalahan di kalangan kita kalau adalah di kalangan kita ni berkecenderungan untuk beramal dengan mazhab Hanafi. Tak ada masalah. Tapi mesti beramal dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Jangan ambil serpihan gitu. Kena ada ilmu. Belajar betul, tak apa. Umpamanya kawan-kawan kita yang pergi belajar di India sebagai contoh. Yang belajar di Syria sebagai contoh. Dia akan berdepan dengan kelas-kelas pengajian yang berbeza. Kalau di Masjid Umawi di Syria, dalam masjid yang luas tu dia ada banyak tiang. Tiap-tiap satu tiang tu ada guru yang mengajar, ulama-ulama yang mengajar. Tiang ni mengajar kitab
fiqh Syafi'i. Tiang ni fiqh Hanafi. Tiang sana fiqh Maliki. Asalkan menuntut ilmu dengan usul yang betul, dengan fiqh yang betul, dan amal dengan cara berpandukan kepada ilmu, itu tidak jadi masalah. Jangan jadi asas perbalahan. Namun untuk awam, kita mengajar di Malaysia ni dengan menggunakan fiqh Syafi'i. Tak ada masalah. Pentingnya ialah supaya kita lebih detail, lebih memahami. Umpamanya, kita nak bak semayang, nak tahu syarat sah batal. Bermula daripada ambil wuduk lagi. Bermula daripada mengenal jenis-jenis air lagi. Bersuci. Cara menghilangkan najis. Satu persatu, detail Islam mengajar. Waktu Islam ini, Masya Allah, ilmunya sangat-sangat luas dan disiplinnya sangat-sangat ketat dan unik. Sangat unik. Kalau kita belajar, kita akan nampak hebatnya Islam yang semuanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Cuma disiplinnya digaris oleh para alim ulama untuk memudahkan kita belajar. Kalau kita nak direct ambil istinbat hukum fiqh daripada Quran, daripada hadis, kita sebagai orang awam ni mungkin kita tak tahu macam mana cara nak memahaminya. Saya ambil contoh mudah dalam nak menentukan niat sebagai contoh. Berbeza mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Tetapi menggunakan dalil yang sama. Umpamanya dalil yang digunakan oleh para alim ulama ini untuk membincangkan dan membahas tentang niat ialah hadis yang pertama dalam kitab, kalau kita hadis yang sekecil-kecilnya lah Matan Arba'in. Contoh, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sehingga ke akhir hadis. Hadis ni menjadi sandaran untuk mengatakan niat, membahas tentang niat. Tetapi berbeza cara ulama ni memahami. Imam Syafi'i kata innamal a'malu bin niyat, ay innamal a'mal tasihhu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, maknanya amalan itu sah dengan niat. Tak ada niat tak sah. Itu Syafi'i. Itu usul Syafi'i. Kaedah Syafi'i dalam memahami nas tersebut. Tetapi Hanafi, mazhab Hanafi, innamal a'malu binniyat, guna dalil yang sama, hadis yang sama. Tetapi innamal a'malu binniyat, ay innamal a'mal takmulu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sempurna dengan niat. Maknanya amalan itu sah tapi tak sempurna kalau tidak ada niat. Itu dia beza. Contoh, jadi kita orang awam ni nak mengaji, kenapa baca begitu, kenapa baca begini, dia kena diperkukuhkan pula dengan ilmu alaq. Kena ada ilmu nahu, kena faham saraf, kena faham balaghah, ma'ani, bayan apa semua sekali. Baru kita boleh mendalami Al-Quran itu sedalam-dalamnya. Dan kita boleh istinbat hukum. Jadi kalau kita tidak ada keupayaan itu, mudahnya kita mengaji kitab fiqh yang telah disusun oleh para alim ulama bagi memudahkan kita orang awam. Cantik apa yang telah dibuat oleh para alim ulama itu. Jadi sebab tu saya kata nak mengaji kena cari guru-guru yang mendalami ilmu agama Islam supaya selamat ilmu yang kita pelajari dan selamatlah pula amalan kita, kerana amalan nanti akan bergantung, akan berpandu kepada ilmu yang kita pelajari. Salah ilmu kita ambil, maka salahlah amalan kita sepanjang perjalanan hidup kita, wal'ayazubillah. Sekurang-kurang muslimin muslimat 3. Tambah satu lagi 4, iaitu ilmu yang berkait dengan tasawuf, iaitu penyucian jiwa kita, supaya hati sanubari kita, naluri kita, akhlak kita, pribadi kita menjadi halus untuk benar-benar saleh, menjadi seorang yang mematuhi syariat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara cukup sebagai asas. Lepas tu kalau nak mendalaminya lagi, itu boleh. Kita kena cari guru berdepan dengan dia. Ada yang kuat usahanya sampai pergi ke rumah ustaz. Ustaz ada free ke petang ni, malam ni? Saya nak talaki beberapa kitab. Atas kesungguhan kita.
Jadi muslimin dan muslimat yang pertama saya nak tekankan tadi ialah berpegang teguh pada sunnah ini artinya kita mesti terlebih dahulu memahami dan mempelajarinya. Baik, apabila kita sudah belajar dan kita sudah faham, maka daripada situlah pergi kepada step yang kedua, iaitu melaksanakan apa yang kita belajar. Tak ada makna kita belajar ilmu banyak, dapat ilmu, kemudian kita tidak mempraktis ilmu yang kita belajar. Jadi sia-sialah. Tujuan kita belajar bukan kita nak berbangga dengan ilmu yang banyak. Tujuan kita belajar bukan kita nak berhujah dengan orang-orang yang jahil. Tujuan kita belajar adalah untuk kita pimpin diri kita, supaya kita selamat dalam amalan kita. Dan kita mempertahankan Islam kalau ada musuh yang menggunakan hujah untuk meranak dan memfitnah Islam. Dengan ilmu yang ada, kita tampil untuk mempertahankan Islam. Jadi muslimin dan muslimat, walaupun kita berdepan dengan situasi yang seperti ini hari ini, dengan kekangan musibah COVID-19 ini, kalau kita ada ilmu, kita akan lebih sebenarnya berperanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contohlah. Norma baru ini telah membuka satu pintu ataupun ruang pengabdian diri kita kepada Allah dengan lebih luas. Kan sekarang ni semua orang guna online. Mesyuarat pun mesyuarat online. Meeting online, Google Meeting, Zoom Meeting, macam-macam lah. Buat seminar pun guna online, seminar. Kehadiran beratus-ratus orang, semua dalam talian, tak ada di depannya. Webinar. Bentang ketah kerja. Semua pergi ke arah itu. Sebab tak boleh berkumpul ramai pada saiz yang besar, tak boleh. Sedangkan ilmu tu tetap kena sampaikan. Akhirnya dengan norma baru yang ada ni, dia buka ruang kepada kita untuk kita memahami teknologi pula. Semua orang dah belajar bab teknologi sekarang. Dia makin improve dah. Daripada dulu kan kita pakai, ialah ada perkembangan dia daripada handphone biasa zaman Nokia dulu kan. Pakai tekan-tekan. Kalau dia pergi pada smartphone. Kalau dulu SMS. Sekarang dah WhatsApp. Lepas tu dia beranjak lagi. Kecanggihan itu. Sekarang ni tak ada orang dah, saya kira, tak pandai nak guna WhatsApp, tak pandai nak guna Facebook. Pagi tadi sarapan di Pelindung, saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz saya Abdul Qadir Al-Jufri. Tengah-tengah sarapan datang seorang makcik tua. Kami panggil nenek dah ke dia. Dia kata selama ni tengok ustaz dalam TV je. Dia kata ke Ustaz Said Abdul Qadir, tengok dalam TV je. Ustaz, boleh tak saya nak ambil gambar sekali dengan ustaz? Muslimat ada 3-4 orang ni. Berjumpa di sebuah warung di tepi jalan. Ustaz Said kata boleh. Ambil gambar. Lepas ambil gambar, dia kata saya nak dalam Facebook saya ni. Saya terkejut tengok, nenek biar betul. Nenek pun ada Facebook. Jadi kalau hari ni orang tak tahu nak guna Facebook apa semua tu, memang ketinggalan zaman sangatlah. Baik, melalui itu dia boleh buat Facebook Live, dia boleh buat penyebaran maklumat dengan lebih luas. Ilmu yang dia ada, maklumat yang dia ada tu dia boleh sampaikan seluas-luasnya. Kalau sebelum daripada ni, zaman tak ada PKP, tak ada larangan berhimpun, kita ceramah di Masjid Surau. Kalau figure-figure macam saya ni pun paling-paling ramai 200-300 orang je. Tapi kalau kita buat melalui teknologi yang ada ni, dengan media sosial yang ada ni, dia boleh pergi kepada ribuan viewer ataupun penonton yang mengikuti kuliah tersebut dalam talian.
Kalau kawan-kawan kita di Selangor, di Kedah, di Sabah, mana tengah-tengah PKP kan tak boleh keluar rumah, dia boleh menonton di rumah. Capaian tu lebih luas. Ilmu tu lebih berkembang. Nampak tak? Dia buka ruang dalam norma baru yang ada pada hari ini. Sebab itu saya sebut, kalau kita sebagai seorang Muslim yang baik, norma baru ini dia tidak menjadi kekangan dan halangan kepada kita untuk beramal, termasuklah memperjuangkan Islam dan menyebarkan risalah Islam. Baru ni sebagai contoh, kami di Yadin, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, kita menganjurkan bantahan terhadap penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Perdana Menteri Perancis dan juga kerajaan mereka, yang menghina Rasulullah, yang menghina agama Islam. Kita buat bantahan. Nak berhimpun depan kedutaan Perancis musim PKP tak boleh. Akhirnya kami berfikir macam mana nak buat bantahan ini. Adalah kawan berseluruh, dia kata tak boleh kita buat bantahan online, dia kata. Buat demonstrasi, dia guna istilah demonstrasi. Kalau bantahan tu saya tak ada masalah. Dia sebut demonstrasi online. Saya kata demonstrasi online macam mana? Akhirnya panggil mesyuarat, oh boleh kita buat. Panggil penceramah. Ramai penceramah malam tu daripada NGO memberi pandangan masing-masing kenapa perlu kita bantah, kenapa perlu kita pertahankan Islam, kenapa perlu kita kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu berapa capaian viewer malam tu? Kita dapat 119,000. 119,000. Saya kata kalaulah hak bukan musim PKP berhimpun 119,000 ni, boleh terbalik kedutaan Perancis. Kalau buat di depan kedutaan Perancis, itu contoh. Maknanya ada halangan untuk kita melaksanakan agama, bertindak untuk mempertahankan kesucian agama, menyebarkan risalah, bahkan dibuka pintu lebih luas. Jadi jangan panik dan jangan pasif ataupun jangan orang panggil mati akal, jangan buntu dalam mencari ruang bagaimana untuk kita melaksanakan syariat Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita pada hari ini. Asal saja kecintaan kita tinggi kepada Allah dan Rasul, dia akan membuah kepada kita pelbagai jalan untuk melaksanakannya. Ialah kalau kita sudah cinta pada seseorang sebagai contoh, kita akan cari jalan. Macam mana nak berjumpa dengan dia? Ayah dia tak bagi. Oh, macam-macam kita ajar. Ayah dia kata, kalau aku tengok kamu bertemu dengan anak dara aku, siap. Ni skrip dan drama lah. Oh, dia ajar. Dapat juga jumpa. Nak si budaya sebab sayang dia, cinta dia. Tu sebagai contoh lah. Lebih-lebih lagi kalau kecintaan kita kepada Nabi SAW, takkanlah datang saja pandemik COVID-19 ni kita mati akal, buntu. Macam mana cara nak menjadi seorang umat Muhammad SAW yang baik, yang mencintai Nabi-Nya? Baru ni kawan-kawan kata, Ustaz, dah PKP nak berhimpun, tak boleh berselawat. Tak apa, kita selawat online. Semua online dah sekarang ni. Takkanlah agama tak boleh nak fikir. Kalau shopping dia boleh fikir. All ni shopping online. Ada Grab, ada apa tu? Panda tu. Sampai terbawa-bawa, walaupun sekarang dah longgar dah, tak ada PKP dah di Pahang, boleh pergi dah ke kedai, dia dah terbawa-bawa, dia hello je Grab, mai hantar makanan. Simple, mudah hidup dia sekarang. Kalau hal nak cari makan, kita boleh usaha. Takkanlah hal untuk menjadikan kita dekat kepada Allah, lebih kuat kita beragama, kita buntu. InsyaAllah norma baru ini tidak menghalang, dan insyaAllah saya percaya dengan semangat kasih kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, sempena kita sambut maulud ini, dia akan membuka banyak lagi ruang untuk kita lebih berperanan dan lebih mampu untuk mempraktiskan kehidupan beragama insyaAllah. Jadi saya sekadar itulah sebagai pengisian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya maksudkan tadi, iaitu mempelajari Al-Quran, Sunnah dan sebagainya,
dapat kita laksanakan, kerana kelas telah ada, tinggal lagi komitmen daripada kita semua. Kena rajin. Kena rajin. Kerajinan tu biar sama naik macam kita bekerja mencari makan. Betul lah datang kuliah orang tak bagi duit, tak dapat duit pun. Tapi kita akan dapat ilmu. Dan ilmu tu sangat berguna, lebih mahal daripada wang ringgit. Boleh tuan-tuan? 3 orang je boleh? Boleh? InsyaAllah. Kata insyaAllah. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran. Ucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hasanul bin Hasan atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan para hadirin sekalian, tanda syukur kita atas kehadiran Ustaz pada malam ini, pihak Jabatan Agama Islam Negara Kepulauan ingin menyampaikan tanda kenang-kenangan. Tuan-tuan, silakan wakil Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman bin Aziz untuk menyampaikan hati kenang-kenangan Al-Fadhil Ustaz Hasanul bin